Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 11 Oktober 2021. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menghadap Tuan Yang Terutama. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Kawasan Al-Mizan. Nikmat dalam konteks haji merupakan nikmat menerima undangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bakal jemaah haji yang terpilih menerima undangan semestinya mempergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak mensia-siakan dan tidak menyalahgunakan. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, pada majlis doa selamat dan ramah mesra bersama bakal jemaah haji. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. Tambahan nilai amalan-amalan itu ialah apabila kita menemukannya yang kita disebutkan mabrur. Mabrur itu mengikut ulama, ia dilihat tidak saja semasa melakukan haji, semasa berada di tanah suci, bahkan setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Seramai 1,000 bakal jemaah haji negara diraikan dalam majlis yang bertujuan memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar semua bakal jemaah haji sentiasa mendapat perlindungan dan keselamatan serta dipermudahkan segala urusan sepanjang berada di tanah suci. RM78,203 hasil kutipan daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Pertahanan disumbangkan bagi tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, kepada Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tempoh kutipan tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023 dilanjutkan sehingga 18 Julai. Selain itu, sumbangan derma juga boleh dibuat secara dalam talian melalui akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD atau melalui perkhidmatan BIBD QuickPay. Perluasan dan pengubahsuaian Pelabuhan Muara termasuk pembangunan kawasan penyelenggaraan marin bersepadu dan limbungan penyahtauliahan tidak syak lagi akan memacu permintaan bagi Darussalam Pilotage Services DPS. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan kementerian tersebut melalui pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD terus berusaha untuk meningkatkan kemahiran anak tempatan dalam sektor maritim. Berucap pada majlis penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara DPS Sendirian Berhad dengan Malaysia Maritime Academy Sendirian Berhad MMASB dan penganugerahan biasiswa, Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa berkata, pertumbuhan dan peningkatan peluang industri maritim mempunyai keupayaan untuk mengembangkan peluang pekerjaan yang tersedia untuk anak tempatan.
MPABD is also to look at reassessing and sustaining our capabilities through the likes of the Brunei Maritime Academy, for example, to be able to develop and cultivate a highly skilled maritime workforce that supports and can drive our economic diversification and sustainable development efforts. MOU ditandatangani oleh Awang Zilhusam Haji Abdul Rahman, Pengurus Am DPS dan AD Ahmad Kozal, Ketua Pegawai Eksekutif MMASB. Penandatanganan tersebut antara lain bertujuan mengukuhkan lagi kerjasama antara kedua-dua buah syarikat berkenaan. Pada majlis ini, 10 pelajar menandatangani program biasiswa yang akan mengikuti pengajian di MMASB dalam sijil kompetensi kelas 3 dan diploma pengajian nautika. Antara yang hadir, Datu Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi selaku pengerusi Lembaga Pengarah DPS. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Jerudong. Bersempena Hari Kaji Cuaca Sedunia, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi telah menganjurkan pertandingan fotografi cuaca bertemakan masa depan cuaca, iklim dan air merentasi generasi. Kemarin diadakan majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan berkenaan yang berlangsung di Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pertandingan dihasratkan dapat meningkatkan lagi kesedaran orang ramai mengenai pelbagai aspek cuaca dan iklim serta kepentingannya. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 19 Mei ini bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Kejerangan melihat momen matahari terbenam atau ngam-ngam di belakang pelantar minyak ini. Jadi semasa itu saya berada di Pantai Seri Kerangan. Jadi melihat keadaan itu macam unik. So saya ambil peluang lah untuk merakamkan momen tersebut. Kilat Sabong Nyabong, dia berhenti. Jadi ngam around area Qlab. So masjid is the best option for me lah. Dia terus ambil gambar itu, and then ia juga menampilkan keunikan masjid-masjid yang ada di negara kita ni lah. Masa berjalan di bandar sama keluarga sama anak-anak, ada gam terjual that moment itu kan like ini je mau terlepas. So I capture the moment itu teruslah. Gam juga tema gambar itu adalah masa dalam jangka period fotografi punya competition ini. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita selanjutnya. Sebagai persediaan menghadapi TID rollover yang akan berlaku di seluruh dunia pada 24 November 2024, Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE, Jabatan Perkhidmatan Air dan DST Network Sdn Bhd DSTN mengadakan pemberitaan mengenainya dan meter pintar USMS. 82 penghulu mukim dan ketua kampung daerah Brunei dan Muara mendengarkan taklimat yang disampaikan oleh Awang Ahmad Reza bin Datu Seri Setia Haji Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Perkhidmatan Elektrik. Antara objektif pemberitaan adalah untuk meningkatkan kefahaman secara mendalam mengenai impak TID rollover. Melalui pemberitaan tersebut, para penghulu mukim dan ketua kampung dapat menyampaikan maklumat yang tepat kepada semua anak-anak buah kampung bagi memastikan keberkesanan kerja-kerja pelaksanaan pemasangan USMS.
Boleh mendidik orang ramai supaya lebih peka dan berjimat cermat terhadap penggunaan tenaga terutama elektrik dan air itu. Hopefully ia boleh mengurangkan pembayaran penggunaan untuk at least dengan adanya yang baru ini dapat memantau pemakaian bulanan dan juga harian. Bagi saya kebaikannya adalah yang mudah dapat dipakai lah, aplikasinya itu satu saja. Jadi untuk air ataupun elektrik satu app saja dipakai. Jadi ia punya kalau nya akan habis pun ada yang memberitahu lah. Hampir 300 jawatan kosong ditawarkan pada pameran kerjaya Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE yang sedang berlangsung di IBTE Campus Mechanical. Pameran dilancarkan oleh Awang Haji Muhammad Hanafi bin Pihin Orang Kaya di Kadong Seri Diraja, Datuk Laila Utama Haji Abdul Rahman, Presiden Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja. Pameran dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Manakala pada hari terakhir iaitu Khamis, pameran dibuka pada 11 pagi sahaja. Kementerian Kesihatan memaklumkan susulan dari laporan di akhbar dan media mengenai penarikan balik kebenaran pemasaran vaksin COVID-19 Vaxzevria keluaran jenama AstraZeneca di negara-negara Eropah. Penarikan balik kebenaran pemasaran vaksin berkenaan dipetik dari laporan akhbar dan media adalah atas permintaan pengilang AstraZeneca sendiri. Ia berdasarkan terdapatnya penurunan permintaan untuk jenama vaksin COVID-19 Vaxzevria memandangkan vaksin tersebut hanya mengandungi varian asal. Merujuk kepada laman sesawang European Medicines Agency EMA, penarikan balik adalah di atas permintaan pemegang kebenaran pemasaran iaitu AstraZeneca AB yang memaklumkan Suruhanjaya berkenaan keputusannya untuk menghentikan pemasaran produk secara kekal atas sebab-sebab komersial. Vaksin COVID-19 Vaxzevria merupakan salah satu vaksin yang diberi kebenaran oleh pihak berkuasa kawalan ubat negara Brunei Darussalam melalui kebenaran khas semasa situasi pandemik COVID-19. Vaksin tersebut digunakan dalam program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada tahun 2021. Kebenaran khas ini telah mansuh pada Julai 2022. Kementerian Kesihatan akan terus menjalankan pemantauan secara berterusan mengenai produk ubat dan vaksin yang dipasarkan di negara ini bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan orang ramai. Untuk makluman dan pertanyaan lanjut, orang ramai bolehlah menghubungi talian Darussalam 123. Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan memenangi anugerah pemasaran pelancongan terbaik di pameran pengembaraan antarabangsa Seoul SITF ke-39 di Korea Selatan. Sepanjang 4 hari acara itu, negara mempamerkan pengalaman menarik mengenai negara Brunei Darussalam. Ia dihasrat dapat menarik pelancong Korea Selatan dengan menawarkan mereka pengalaman budaya dan pengembaraan di negara ini. Sementara itu, satu sesi rangkaian diadakan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan. Sebanyak 11 agensi pelancongan Korea Selatan menyertai sesi bersama delegasi negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada syarikat penerbangan di Raja Brunei, Darussalam Services, Freemi Travel Services, Sunshine Borneo Tours and Travel, Anthony Tours and Travel dan The Empire Brunei.